Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam kelas Maths Online bersama Cikgu Su. Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Untuk yang pertama sekali kita akan tengok apa yang kita dah perlu tahu dalam tajuk sukatan serakan untuk kita ulang balik. Kita tengok semula, ingat semula apa yang ada, apa yang penting dalam tajuk ini adalah yang pertama perwakilan data dari segi ada 3 jenis plot yang kita perlu tahu iaitu plot batang dan daun. Okey, kemudian plot titik dan juga plot kotak. Plot batang dan daun macam kita ingat semula, okey. Ingat semula plot batang dan daun. Okey, contohnya macam ni. Okey, ini bahagian batang, kekunci dia ada 21 bermaksud 21 lah. Okey, 2 bahagian depan, daun dia adalah 1. Okey, contoh dia lah. Okey, plot titik, setiap titik ni mewakili data lah. Okey, plot kotak, okey, yang kat tengah-tengah ni apa? Kat tengah ni adalah nilai median. Okey, Insyirah respon median. Okey, ini adalah median. Yang ini nilai had apa? Had bawah, yang ini adalah had atas lah. Okey, kemudian apa lagi yang perlu kita tahu dalam tajuk sukatan serakan adalah berkaitan dengan julat. Okey, julat di mana nilai yang terbesar tolak dengan nilai terkecil. Kemudian kuartil. Kuartil yang penting adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Yang mana kita nak cari julat antara kuartil adalah kuartil 3 tolak kuartil 1. Kemudian variance. Okay, variance. Formula yang kita biasa gunakan adalah yang inilah. Okay, yang ini ataupun yang ini. Okay, dua ni. Okay, kemudian sisihan piawai. Sisihan piawai apa? Sisihan piawai. Sisihan piawai adalah punca kuasakan variance. Okay. So itu adalah apa yang kita perlu ingat dalam tajuk sukatan serakan. Okay, kita teruskan dengan latihan. Okay, kita tengok suatu kajian tentang takat didih dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Okay, ini hasil dia. So, tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Okey, senang ya kan? Apa dia suhu terendah kat sini? Apa dia? Suhu terendah? 45. Okey, 45. Okey, suhu terendah adalah 45. Suhu tertinggi? 150. Okey, suhu tertinggi adalah 150. Ni. Okey, tentukan beza antara suhu tertinggi dengan suhu terendah. Okey, senang sahaja, bezakan sahaja. Okey, berapa? Cuba kira. 150 tolak dengan 45. Apa? Berapa dapat? 105. 105. Ini adalah apa? 105 ni. 105 tu mewakili apa? Nombor ekstrim? 105 mewakili apa? Julat. Okey, betul. 105 adalah mewakili julat sebab suhu tertinggi tolak dengan suhu terendah. Itu adalah julat data kita. Okey. Seterusnya kita tengok soalan kedua. Okey, tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja pada suatu hari tertentu dicatatkan seperti yang berikut. Okey, ini adalah data dia. Okey, data dia didapati bahawa masa penggunaan media sosial boleh ditulis dalam bentuk P kurang atau sama dengan masa lebih kurang atau sama dengan Q. Okey, nyatakan nilai P dan Q. Okey, dia nak nilai P dan nilai Q. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, P adalah 30. Kenapa P 30? P itu adalah nilai paling rendah. Okey, jadi P adalah nilai paling rendah. Ya, betul. Ramai respon nilai paling rendah, betul. Okey, P adalah nilai paling rendah. Jadi nilai paling rendah kat sini adalah 30. Okey, yang paling tinggi adalah berapa? Paling tinggi adalah 100. Ya, 120. Jadi P adalah 30.
Q adalah 120. Kita teruskan dengan soalan ketiga. Okey, soalan ketiga, Raja menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam cm beberapa jenis sampel daun. Apakah beza panjang antara sampel dan daun terpanjang dan sampel daun terpendek? So yang terpanjang berapa ni? 16.4. Okey, 16.4 yang terpanjang, okey. Kira-kira petak dia ni berapa? Okay, kat sini 16 ni 17 jadi 16.4. Ini adalah 16.4. Ini nilai yang paling besar lah. Okay. Terpanjang. Okay. Yang terpendek yang mana? Inilah. Berapa ni? Berapa? 14.1. Yes, 14.1. Jadi, beza antara yang terpanjang dan yang terpendek adalah 16.4 tolak dengan 14.1. So, dapat berapa? Berapa? 2.3. Ya, 2.3. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, Raja menunjukkan jisim bagi dua kumpulan murid. Okey. Nampak Okey, kumpulan A, kumpulan B. Lukis plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi dua kumpulan tersebut. Berikan komen anda berkenaan taburan jisim dan kumpulan murid ini. Okey, boleh cuba buat. Okay, jadi kalau plot batang dan daun, kita mesti buat macam mana? Okey, tengok. Kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian lah sebab dia ada dua. Jadi kat sini, dua bahagian. Okey. So, kumpulan A. Ini adalah kumpulan B. Okey. Kemudian kita tengok kat situ. Okey, kita tengok balik nilai dia. Okey, nilai dia yang paling kecil berapa untuk kumpulan A dan kumpulan B. Okay, kumpulan A paling kecil kalau kita tengok berapa kat sini? Kena tengok satu persatu lah. Okay, kita nak tentukan dia punya batang. Batang bermaksud nombor yang kat depan. Okay. So kita tengok kat situ. 5, 8, 4, 7. So paling kecil ada 40. Betul 40 paling kecil? Batang dia adalah 4. Betul? Batang dia adalah 4. Jadi 40 ni adalah nilai yang paling kecil ni pada kumpulan B. Okay, jadi maknanya batang yang pertama adalah bermula dengan 4. Okay? 4. Nampak? Okay, 4. Kemudian paling besar kalau kita tengok berapa nilai dia? Kita tengok balik. Apa nilai dia paling besar? Paling besar adalah kat sini 86. Betul ke? 86. Ada lagi paling besar? Tak ada Jadi 8 adalah yang paling besar. Okay, daun yang batang dia adalah 8 yang paling besar. Jadi kat situ kita tengok, kita letak 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay, so kita kena tengok satu persatu Satu persatu. Okay, dekat kumpulan A yang batang 4 ada 47, ada 41, 46, 44. Lagi? Tak ada Jadi kat situ kita kena tulis 49 cikgu. 49. Oh, okey, ada 49. Jadi kita 45. tulis satu persatu. Ada lagi tak? 45. 45. Okey, 45. So kat situ kita tulis ada 41. So 1. Lagi 4. 4. 45.
kemudian 4, 6, lagi 47 dan 49. Okey? Itu penulisan dia. Okey? 41, 44, 45, 46, 47 dan 49. Okey, sama juga untuk kumpulan B. Okey, kita tengok kumpulan B pula. Ada berapa? 40, 42, 40 lagi, 41, 46, 42. Ada lagi? Tertinggal? 49. 49. Mana 49? 49, kat mana 49? Dekat atas. 49 dan 48. Okey, ada lagi? Tak ada Okey, jadi 40 ada 2. So 40 ada 2, lagi 4. 41. Okey, 40, 41, 42. Okey, lagi 4. Berapa? 42 ada 2 juga. Kemudian 46, 48 dan 49. Okey, betul? Betul tak untuk kumpulan B? Cikgu, kalau dia ada nombor yang sama memang kena buat yang nombor yang sama cikgu dekat kumpulan bawah tu. Ya. Sini, ni maksudnya kosong-kosong ni. Ah, Ya betul. Sebab dia ada 2, maknanya kita kena letak 2 kali. okey. Okey, so teruskan. Okey, teruskan sampai dapat semua sekali. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Okey. Sama tak? Dengan jawapan yang awak buat. Okey, semak satu persatu, pastikan betul lah. Okey, maknanya kalau dia ada 2, mesti tulis 2 kali. 50, 52, 52. 53, 54, 54, 56, 58. Okey, samalah untuk seterusnya. Okey, ada persoalan? Ada soalan? Tak ada? Kena susun dia ikut turutan. Ya, susun ikut turutan. Sebab apa kita susun ikut turutan? Sebenarnya supaya senang untuk kita tentukan yang bila dia tanya soalan, biasa dia akan tanya yang mana lebih daripada 55 contohnya. Jadi kita akan senang untuk dapat nilai tu. Jadi dia mesti susun ikut turutan lah. Kalau awak letak dia berterabur, nanti susah untuk tentukan lah. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan ni, yang ini dia nak plot titik pula. Data menunjukkan markah geografi yang diperoleh sekumpulan 25 orang dalam 2 ujian bulanan. Ujian bulan April dan ujian bulan Mei. Lukis 2 plot titik dengan menggunakan skala yang sama untuk melihat perbezaan taburan markah bagi 2 ujian berkenaan. Berikan komen anda berkenaan dengan pencapaian kumpulan murid bagi 2 ujian ini. So plot titik. Yang ini plot titik Kita nak buat plot titik, jadi kat sini mesti buat 2 lah sebab dia nak suruh buat 2. Jadi kita pecahkan untuk bulan April dan juga bulan Mei. Kalau kita tengok pada data yang diberi, data yang diberi, nilai dia adalah yang paling kecil. Kalau bulan April kita tengok kat sini nilai paling kecil adalah berapa? Nilai yang paling kecil adalah 41 itu paling kecil. Kemudian nilai yang paling besar adalah 69. Betul? Betul. Betul jadi bila kita nak lukis plot titik, jadi kita kena tentukan kita 35. Betul, 35. Salah ni, 41. Sebab baik ada orang yang perasan. 35. Itu nilai yang paling kecil. Nilai paling kecil adalah 35. Jadi kita nak lukis plot titik, so kita kena gunakan skala yang bersesuaian. Apa skala yang bersesuaian? Kalau kita tengok nilai julat kita daripada 35 sampai 69, jadi apa skala yang paling sesuai untuk kita gunakan?
Okay, kita mula dengan 35 lah. Okay, sebab 35 adalah nilai yang paling kecil lah. Kita mula dengan 35. Kemudian, okay, teruskanlah. 40, 45, 50, 55, 60, 65, okay, panjangkan sikit lagi, 70. Okay, cukup. Ini adalah markah dia lah. Okay, markah. Okay, jadi tengoklah kat sini. Okay, 35 ada satu. Okay, jadi kita lukiskan satu saja titik kat sini lah. Okay, kemudian 40 ada tak? 40 atau seterusnya, nilai seterusnya lepas 35 nilai paling kecil. Kemudian ada 41 41. Okay, maknanya 41 mesti akan berada dalam lebih kurang sebelah sini lah. Okay, 41. Kemudian ada lagi 42. Okay, 42 ada. So 42 sebelah dia. Okay, 42 ada 2. Okay, ini satu lagi. So, dia ada 2. Okay, ada 2 titik. Kemudian, teruskan lagi 40, berapa? 46 46, jadi 46 dekat sebelah sini. Okay. Macam mana supaya kita tak tertinggal semua nilai yang ada? Okay, pelbagai cara boleh digunakan. Sama ada awak nak teruskan dengan nilai-nilai ni, setiap nilai yang diberi. Contohnya kita tengok 56. So kita terus tanda 56. Okay, jadi kita lukiskan 56 dekat sini. Okay. Dan tengok lagi ada lagi 56. So bermaksud 56 ada 2. Okay, letak lagi satu. Okay, teruskan. 48. Okay, 48 dia berada dekat sini 45, 46, 47, 48. Okay, 48 kat sini. Okay, sebab kita tak ada kertas graf jadi maknanya kena agak-agak lah. Okay, sepatutnya dilukis pada kertas graf lah. Seterusnya 65. Okay, 65 dekat sini. Okay, 51 dekat sini. Okay, 58. Mana 58? 55, 56, 57, 58 dekat sini. Okay, kemudian 61, 60 dan 61. Okay, ni 46. Okay, teruskan Cikgu. sampai habis. Ya? Dekat titik 46 tu bukan ada 2 ke? 2 ni baru jumpa satu lagi. Okay. Betul, ada 2. Okay, 48 pula. Okay, 48 mana 48? 48 dah ada tadi kan? Ni 48. So 48 ada 2. Teruskan sampai habis. Okay, untuk bulan April. Nampak nilai dia. So kita teruskan dengan bulan Mei. Okay, sama juga cara dia. Okay. So untuk bulan Mei awak boleh jawab. Okay, ini adalah jawapan dia. Bulan Mei. Mana? Tak nampak bulan Mei. Itu untuk bulan Mei. Jadi dia kata tadi soalan dia kata terangkan kan kenapa apa yang menunjukkan data itu. Okay, penerangan dia adalah serakan adalah kecil bagi ujian bulan Mei. Kenapa dia kata serakan lebih kecil untuk bulan Mei? Sebab kita tengok data dia. Okay, tengok data dia. Nilai julat antara data tu adalah lebih kecil berbanding bulan April. Kita tengok satu lagi soalan, okay, nombor 3. Okay, data di bawah menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh 20 orang murid dalam 2 kelas yang berbeza. Okay, kelas mawar dan juga kelas teratai. Okay, tengok kat situ. Okay, kelas mawar dan kelas teratai. So, bina 2 plot titik dengan menggunakan skala yang sama. Okay, dia awak kena buat lah yang ni. Okay.
bina 2 plot titik menggunakan skala yang sama. Kemudian B, bandingkan kedua-dua plot titik yang diperoleh daripada A, kelas manakah yang mempunyai beza saiz kasut yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey, jadi kat sini awak kena bina 2 plot titik sama macam tadi. Kemudian bandingkan. Okey, yang mana mempunyai saiz kasut yang lebih besar. Okey, berikan justifikasi, nyatakanlah kenapa dia macam tu. Okey, kenapa? Contohnya kelas mawar tu orangnya badan besar-besar ke, kaki kecil ke, kaki besar. Okey, terangkan. Okey, jadi ini adalah tugasan yang perlu awak siapkan lah. Okey. Soalan 3 ni tugasan untuk awak siapkan. So itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.